setengah, satu hentakan little counter boleh saja melenyapkan Esmeralda dengan agak mudah. Tapi pasukan Orange Esports dengan pengambilan Bellman dekat sini, siapa yang akan main dekat EXP lane? Johet? Jap. Siapa jungler, Mike? Jungler adalah Aulus. Tapi tak apa kalau pilih. Nathan support. Nathan mid lane. Okey, Nathan mid lane, Roma adalah Estes, good lane, Johet. Jungler Aulus, EXP lane, Bellman. Yes, itu akan jadi lebih make sense. Berbeza kalau patch marksman yang akan lebih fokus kepada good lane, tetapi satu perubahan yang baik akan dilakukan oleh pasukan Orange Esports. Tetapi kita akan terus masuk ke game kita yang kedua. Game di antara pasukan Todak yang kali ini akan bermain di bahagian biru berhadapan pasukan Orange Esports yang bermain di bahagian merah. Jika nak menang game yang pertama, jadi pasukan Todak sangat-sangat memerlukan game yang kedua ini. Di mana Orange Esports menukar sedikit strategi mereka, tetapi kita lihat Yum menerima damage yang agak besar daripada Valence, dan nampaknya Valence adalah mid laner dekat sini. Di mana kita akan melihat Estes bersama dengan marksman di bahagian top lane, di bahagian gold lane. Ya, itu akan dilakukan oleh pasukan Orange Esports. Kita lihat sini injector yang baik daripada Valence, tetapi tak ada follow up. Hanya mampu untuk menurunkan sedikit sebanyak. Nyawa Moon hampir-hampir berjaya mendapatkan first blood. Tetapi Valence pula terkena damage yang sangat-sangat besar dikeluarkan oleh turret di early game ini. Memaksa beliau untuk pulang ke bahagian base. Ajik juga merasakan perkara yang sama. Terpaksa pulang akibat damage yang dikeluarkan oleh pemain-pemain pasukan Orange Esports di bahagian atas. Sangat-sangat besar di minit yang pertama ini. Itulah yang menjadikan apabila berhadapan dengan meta babysit dekat sini, ini disebabkan dua berhadapan dengan satu, kemungkinan besar yang dua orang akan mempunyai kelebihan. Itulah yang perlu dihadapi oleh Ajik. Menyebabkan Yum terpaksa melakukan rotasi sebentar tadi untuk memberikan sedikit bantuan, tetapi terlewat kerana Orange Esports berjaya memaksa Ajik untuk kembali recall. Ya, dan di bahagian tengah kalau anda boleh saksikan kedua-dua pasukan cuba main dengan lebih selamat. Moon terutamanya akibat daripada serangan awal yang dilakukan oleh pasukan Orange Esports melalui Valence di early game, tampak seperti hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Todak. Sudah masuk hampir minit yang kedua, kita masih lagi belum melihat sebarang first blood akan dilakukan. Tetapi Link Ezra terkena Ogi Shadow Kill, tetapi mampu untuk menyelamatkan diri. Momo berjaya mendapatkan seorang pemain iaitu Link Ezra sendiri. Mereka cuba untuk cari kill yang kedua, tetapi Valence berjaya untuk mendapatkan Ciku, guys. Momo harus pulang. Iris terlebih dahulu berjaya dijatuhkan oleh Momo untuk mendapatkan kill kedua pasukan Todak di minit yang kedua ini. Valence terus saja turun ke bawah untuk clearkan minion terlebih dahulu, tetapi Ajik di bahagian atas berhadapan dengan dua orang pemain. Valence hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan Momo. Dia boleh menggunakan smart missile dan juga bersama-sama dengan Unstoppable Foster, tapi beliau dah tak ada ulti kat situ, jadi dia terpaksa bermain dengan lebih selamat. Ya, nampak seperti Todak yang memenangi fasa early game ini, tetapi disebabkan di bahagian atas sebentar tadi Isonic bersama dengan Ahmad Jenny berjaya meratakan gold plating turret di bahagian atas, membenarkan mereka mengurangkan perbezaan jarak gol. Dan untuk para penonton, ini adalah First Blood Bounty. Redeem code di bawah ini dekat m.mobilelegends.com/en/code exchange. Nampaknya mungkin T5 yang pertama akan terjadi. Ya, mereka cuba untuk dapatkan selepas Ciku Gas berjaya mendapatkan turtle. Ini peluang yang baik pasukan Todak untuk menjauhkan lagi jarak kill, tetapi Iris berjaya mendapatkan Yum sekarang ni. Apa yang akan dilakukan? Momo berjaya mendapatkan Iris untuk melebarkan jarak kill yang cuba dilakukan oleh pasukan Orange. Tetapi Ajik menghadapi sedikit masalah. 3 orang pemain daripada pasukan Orange berada di bahagian atas, tetapi pasukan Orange masih lagi tidak mampu untuk menjatuhkan Ajik di bahagian atas. Boleh dikatakan satu pertahanan yang baik daripada seorang pengguna Benedetta, tetapi Orange Esports telah pun melakukan cutting lane dekat sini. Yum telah pun tiba untuk membantu Ajik, tetapi adakah mencukupi? Minion telah pun masuk di bahagian atas. Ajik. Ya, cubaan yang akan dilakukan oleh Ajik untuk clear minion terlebih dahulu, tetapi terima damage yang sangat-sangat besar melalui Sonic dan juga dibantu oleh Link Ezra dan juga Ahmad Jenny. Tetapi fokus mereka tentunya terhadap turrets, dan itu merupakan turrets pertama milik pasukan Orange Esports di bahagian bawah. Apakah akan cuba dilakukan? Balance nyawanya sangat-sangat rendah, tetapi juga cuba untuk mendapatkan Iris dibantu oleh Momo dan berjaya untuk beri Momo kill tersebut. Tetapi Unstoppable Force daripada Balance sangat-sangat berani berjaya untuk eject Momo dekat sini. Terpaksa
terpaksa menggunakan flicker. Tetapi Moon datang daripada arah cutting lane. Cuba untuk mendapatkan balance. Isonic agak sedikit lambat. Tetapi dia berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh pasukan Todak? Mereka akan fokus kepada turret di bahagian bawah ini. Gold plating berjaya untuk mereka jatuhkan. Tetapi Yum sekarang diberi damage yang sangat-sangat besar melalui Isonic dan juga Ahmad Jaini. Berjaya diberikan kill tersebut kepada Isonic untuk dapatkan kill keempat. Dan sementara perkara itu berlaku, kita melihat di manakah Ling Eza berjaya mencolek purple buff milik pasukan Todak. Mereka bukan saja berjaya mendapatkan kill, mereka juga berjaya mendapatkan pertahanan di bahagian bottom lane. Sebentar tadi boleh dikatakan kemenangan yang agak besar untuk pasukan Orange Sport. Tetapi buat masa kini, tiada perbezaan dari segi ekonomi. Di bahagian bottom lane, flank daripada Chiku dan juga Mon. Momo cuba untuk mendapatkan dua orang pemain daripada pasukan Orange Sport. Tetapi balance datang daripada arah yang berlainan. Non-stop boss daripada pemain ini dan menggunakan injector yang baik. Berjaya untuk set up kill tersebut kepada Sonic untuk menjatuhkan Moon buat kali yang kedua. Ling Eza di bahagian tengah sekarang ini. Dia masih lagi belum berjaya mendapatkan kill. Tetapi berjaya mendapatkan kill pertama dengan berjaya untuk menjatuhkan Ajik. Cuba untuk mencari Chiku guys. Tetapi pemain ini sangat-sangat licik dan berjaya untuk melarikan diri. Dan dalam masa yang sama mereka berjaya mendapatkan turret yang kedua. Tetapi mungkin akan menjadi turret yang ketiga di bahagian atas. Ya, Iris berjaya mendapatkan turret yang ketiga dan lantas mereka itu saja mendapatkan turtle yang seterusnya. Berturut-turut berjaya mendapatkan objektif yang penting. Terus memberikan jarak sebanyak 2000 gol di antara kedua-dua pasukan buat masa kini. Dan nampaknya Orange Sport fokus mereka adalah ingin mencari Chiku. Chiku berjaya menggunakan kuat shadow untuk menyelamatkan diri sebentar tadi. Ya, satu cubaan yang baik dilakukan oleh pasukan Orange Esport. Apa yang menarik tentang pasukan Orange Esport in terms of funnel attacking yang boleh dilakukan oleh mereka? Mereka ada Isonic, mereka ada Ling Eza. Jadi pasukan Todak tak tahu antara kedua-dua pemain ni mana yang mampu untuk mengeluarkan damage dengan sangat-sangat tinggi. Kerana Isonic sekarang dengan 3-0-0 masih lagi belum mati dengan 3 kill yang dimiliki oleh pemain ini. Ya, dan jom kita melihat daripada segi item buat masa kini. Untuk Ling Eza telah pun menyiapkan War Axe. Alias mungkin sabar sebentar di bahagian tengah balance. Oh, balance kena chaos sesuai yang dilakukan oleh Moon. Cubaan dia masih lagi tidak berjaya. Tetapi Ahmad Jaini berjaya mendapatkan Yum sekat sini. Datangnya beliau berjaya untuk menambahkan lebih banyak nyawa milik pemain-pemain pasukan Orange Sport. Mereka akan fokus di bahagian tengah. Cubaan untuk mendapatkan Moon hampir tidak menjadi. Sekarang ini Momo cuba untuk berada di bahagian hadapan untuk menjadi sesuatu kekebalan kepada pasukan Todak. Tetapi nampaknya tidak berjaya. Satu lagi turret berjaya dijatuhkan. Satu injek terbaik daripada Ling Eza terhadap daripada Valen. Cuba untuk dapatkan Chiku guys. Tetapi dengan pemain penggunaan kuat shadow daripada pemain ini, agak sukar sebenarnya untuk pasukan Orange mendapatkan seorang pemain. Tetapi Moon entah semena-mena berjaya mendapatkan Ahmad Jaini. Ogi shadow kill daripada seorang Chiku. Tidak berjaya mendapatkan balance dan juga Sonic. Mega kill terus saja diberikan kepada pasukan Orange Esport. Chiku berjaya membeli masa, memberikan ruang kepada Ajik untuk melakukan split pushing di bahagian bottom lane. Berjaya didapatkan. Namun begitu di bahagian tengah berjaya dipertahankan oleh pasukan Orange Esport. Daripada segi ekonomi tidak begitu jauh daripada kill. 6 kill untuk pasukan Todak berbalas 8 kill milik pasukan Orange Esport. Game kedua, game yang lebih sengit lagi jika dibandingkan dengan game yang pertama sebentar tadi. Tetapi kita melihat Orange Esport masih lagi sedang mendominasi, terutamanya daripada segi kawalan map. 4 turret telah pun menjadi milik Orange Esport, manakala Todak hanya berjaya menjatuhkan 2 turret di bahagian bottom lane. Turtle telah pun dimulakan, tetapi nampaknya Todak akan melepaskan turtle ini untuk menjadi milik Orange Esport. Agak sukar sebenarnya, tetapi Moon berjaya mendapatkan Iris. Tetapi Balance berjaya membalas dendam kurang daripada 5 saat untuk menjatuhkan Moon. Tetapi sekarang ni mereka akan fokus di bahagian tengah. Lihat damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Orange Esport. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Karakuri, Ajik akan ditugaskan untuk melakukan speed pushing. Benda ni beliau dah jangkakan semasa draft pick kerana pasukan Todak mampu untuk melakukan speed pushing. Dan dari segi objektif, tampak pasukan Todak semakin lama semakin menghampiri milik pasukan Orange Esport. Ya, kerana itu yang boleh dilakukan oleh mereka buat masa kini. Daripada segi team fight, mereka masih lagi agak lemah.
kurang di sini untuk mendapatkan teamfight yang cantik. Lihat Yum cuba menjatuhkan Ling Eza. Tapi sangat-sangat kebal pemain ini. Lihatlah Ogi Shadow Kill daripada Ciku guys hanya mampu untuk menambahkan nyawa pemain ini dengan lebih pantas. Ling Kita cuba Eza. untuk mencari double kill dekat sini. Cubaan akan dimulakan terhadap Yums. Berjaya dijatuhkan oleh Ling Eza. Dan tetapi pemain daripada pasukan Orange Esports berada di bahagian tengah. Satu lagi cubaan untuk mereka mendapatkan seorang lagi pemain akan dilakukan melalui Iris, Isonic dan juga Ahmad Jenny. Tetapi sekali lihat sekarang dah telah pun dilakukan oleh Moon. Cubaan untuk melarikan diri terus saja menggunakan flicker. Tetapi Moon berjaya dijatuhkan oleh Iris. Apakah akan dilakukan oleh pasukan Todak dengan kehilangan dua orang pemain ini, Karkuri? Kita lihat bagaimana mereka terus saja meneruskan dengan split pushing di bahagian atas, di bahagian bottom. Memaksa Orange Sport tak boleh nak memaksa mengambil objektif yang seterusnya disebabkan split pushing tanpa henti yang dilakukan oleh pasukan Todak. Ini adalah untuk memecahkan formasi pasukan Orange Esport. Namun sekarang ini kita jelas kelihatan di mana untuk pasukan Todak, Yum digabungkan dengan Ciku, dua ulti tidak mencukupi untuk menjatuhkan Ling Eza. Mereka perlu berharapkan kepada damage daripada Moon di sini. Saya tak pasti, tak sempat nak tengok item Moon. Adakah mereka telah pun menyiapkan Divine Glaive ataupun mungkin Lightning Tension seperti tadi? Mungkin saya pun tak pasti sebab kalau kita lihat sekarang ni seperti yang dikatakan oleh awak Karkuri, nampaknya pasukan Todak terpaksa berharap terhadap speed pushing. Kita lihat sekarang Ajik dengan satu saja kematian. Tetapi Yum berjaya mendapatkan Oceanic. Ciku guys berjaya mendapatkan seorang lagi pemain. Mereka mungkin akan mendapatkan Iris. Ciku guys berjaya mendapatkan pemain tersebut. Ling Eza datang untuk beri bantuan. Tetapi lihat ada damage yang boleh dikeluarkan oleh pemain ini. Sangat-sangat besar. Dia cuba untuk mencari double kill. Tetapi Momo berjaya untuk melarikan diri. Satu injektor yang baik dilakukan oleh Valence untuk mendapatkan dan memberikan double kill kepada Ling Eza. Tetapi Ajik yang tidak diendahkan oleh pemain pasukan Orange Esports bakal mendapatkan inhibitor tertarik ni walaupun diinjek keluar oleh Valence. Dan Ciku guys akhirnya berjaya menunjukkan beliau antara jungler yang terbaik dengan menjatuhkan Ling Eza. Kematian kali kedua pemain ini, dan ini antara peluang terbaik pasukan Todak untuk mendapatkan lot pertama mereka, Zan. Dan ini peluang untuk mereka mendapatkan momentum semula. Terutamanya apabila Ajik berjaya membelikan masa di bahagian atas dan mungkin terpaksa mengorbankan diri dan ia telah pun dibunuh oleh pasukan Orange Esports. Tetapi tidak mengapa, objektif yang lebih penting telah pun berjaya didapatkan. Yap, dan bercakap tentang objektif, mereka baru saja berjaya mendapatkan lot dan mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan dari segi kejatuhan turret. Tetapi sekarang ini Yuns berjaya untuk memberikan satu stun yang baik kepada Valence. Valence bakal dijatuhkan. Ciku guys berjaya mendapatkan pemain daripada pasukan Orange. Tetapi Sonic, lihatlah damage yang dikeluarkan sangat-sangat besar. Berjaya untuk mendapatkan double kill. Momo terpaksa berundur kerana agak terkejut damage yang boleh dikeluarkan melalui pasukan Orange Esports. Seperti yang dikatakan oleh awak Zan, mereka tahu pasukan Orange kalau buat team fight mereka sangat-sangat besar damage yang boleh dikeluarkan. Ya, dan sekarang ini Todak perlu segarkan balik di mereka dengan membeli Rexona Man, Lime Cool ataupun Charcoal Detox dengan hanya scan saja QR code di bawah ini. Todak perlu stick kepada plan. Dia melakukan split pushing, pecahkan formasi Orange Esports. Jangan biarkan mereka berkumpul berlima kerana jelas daripada line up mereka lebih kuat lagi di dalam team fight. Jadi split pushing tanpa henti perlu dilakukan oleh pasukan Todak di sini jika mereka ingin mendapatkan kemenangan. Ya, dan bercakap tentang item seperti tadi, Moon dah ada Cloud of Destiny, Genius Wand dan juga Holy Crystal. Tetapi saya tertarik nak melihat apakah item yang dilakukan oleh Ajik. Dia ada fokus 3 item damage kat sini, iaitu Bloodlust X, War X dan juga Malefic Raw. Tapi hanya ada satu saja item defense, iaitu Brute Force Breastplate. Tetapi kalau kita lihat, Ajik lebih banyak melakukan speed pushing. Dan kita lihat sekarang ni apa yang dilakukan oleh pasukan Todak. Cuba untuk menjatuhkan Iris tetapi agak sukar walaupun menggunakan 3 orang pemain dekat situ. Ya, dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Sid, di mana kemungkinan Ajik sebenarnya memerlukan satu lagi item defensif, mungkin Immortality, terutamanya apabila ingin melakukan split pushing dekat sini. Tetapi kita melihat di mana Todak sekarang ni lebih selesa. Satu inhibitor turret milik pasukan Orange Esports telah pun dijatuhkan. Ini membenarkan mereka untuk bergerak dengan lebih mudah lagi. Ajik meneruskan dengan speed pushing di bahagian bottom lane. Orange Esports tak dapat nak memaksa team fight selagi wujudnya split pusher daripada pasukan Todak.
Ya, mereka tahu sekiranya mereka berpecah, kelebihan akan diberikan kepada pasukan Todak. Dan pasukan Todak akan menggunakan kelebihan tersebut untuk memaksa pasukan Orange semakin lama semakin berundur untuk tidak memberi ruang kepada mereka melakukan serangan bertali arus. Sekarang ni, saya merasakan sekiranya pasukan Todak berjaya untuk mendapatkan lot, which is seterusnya kita akan ada Luminous Lot, pasukan Todak mampu untuk menamatkan game ni dengan kemenangan. Persoalannya, adakah pasukan Orange akan membenarkan perkara tersebut berlaku? Buat masa kini untuk pasukan Orange, cara untuk mereka memenangi game ini adalah untuk memaksa team fight kepada pasukan Todak di mana saja mereka berada. Mungkin mereka boleh memaksa team fight di bahagian tengah buat masa ini, tetapi kita lihat Todak, kedudukan mereka sekarang ini berlega-lega di kawasan lot, menantikan saat team fight yang seterusnya di kawasan tersebut. Orange Sport mungkin terpakat dekat sini, tetapi Ciku telah pun dilihat oleh Balance. Satu injektor baik daripada dilakukan oleh pemain daripada pasukan Orange Sport, berjaya untuk mendapatkan Ciku Guy dan double kill. Terus saja dilakukan oleh Link Eza. Ini yang tak nak pasukan Todak hadapi. Mereka termasuk perangkap yang dilakukan oleh pasukan Orange Sport, tetapi selut kepada Valence. Satu setup yang baik, satu inisiatif yang cukup mantap, berjaya untuk mendapatkan dua orang pemain daripada pasukan Todak. Satu injektor lagi sekali dilakukan oleh pemain ini, tetapi Ajik datang untuk memberikan bantuan, berjaya diperlahankan pergerakan daripada seorang pemain daripada pasukan Orange Sport, tetapi mereka akan fokus di bahagian atas. Mereka akan cuba mendapatkan inhibited turret milik pasukan Todak dan nampaknya mereka berjaya, tetapi mereka sekarang ni terpaksa berundur kerana seorang lagi pemain daripada pasukan Orange, daripada pasukan Todak telah pun berjaya dihidupkan, iaitu Yum, tetapi Unstoppable bersama-sama dengan injektor berjaya memberi ruang kepada Sonic untuk mendapatkan mega kill, tetapi Ciku Guys berjaya mendapatkan seorang pemain. Iris berjaya mendapatkan Yum. Sekarang ni lihatlah nyawa daripada milik pasukan Todak semakin lama semakin banyak, walaupun mereka tiada hero yang mampu untuk menambahkan nyawa. Triple kill terus saja berjaya dimiliki kepada pasukan Todak apabila Ciku Guys menunjukkan kredibiliti yang sangat-sangat tinggi dengan penggunaan Hayabusa beliau. Tetapi bukan Ciku sahaja. Moon sebentar tadi positioning beliau membantu mengeluarkan burst damage yang tinggi, tetapi tak diberikan fokus oleh pasukan Orange Esport, menyebabkan beliau bebas untuk mengeluarkan damage output yang sangat-sangat tinggi. Dan sekarang ni Todak adanya Luminous Slot yang sedang dalam perjalanan di bahagian top lane. Adakah mampu untuk mereka menjatuhkan baki-baki inhibitor turret Orange Sport di bahagian tengah dan juga bottom lane untuk mereka mendapatkan peluang kemenangan lebih tinggi lagi. Tetapi mereka kena ingat, Todak kena ingat, Orange Sport di dalam team fight mereka lebih kuat lagi. Todak apabila ingin melakukan push yang terakhir ini perlu memastikan mereka yang mempunyai kelebihan. Yap, dan it's all about support. Kita lihat Moon dengan 12 assist, Ahmad Jenny dengan 12 assist. Kedua-dua ini akan memainkan peranan yang cukup penting, especially apabila berada dekat bahagian team fight. Satu akan fokus kepada heal, satu lagi akan fokus kepada damage. Ajik akan dipaksa untuk tidak meneruskan cubaan beliau untuk melakukan speed pushing yang dilakukan daripada awal game, tetapi lihat sekarang ni Ciku Guys berjaya untuk mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Orange Sport. Kita lihat sekarang ni apa akan dilakukan oleh pasukan Todak. Mereka berjaya mendapatkan satu lagi inhibitor turret, tetapi Lord berjaya dijatuhkan oleh pasukan Orange Sport. Link Eza berjaya mendapatkan Yum. Sekarang ni bagaimana damage yang akan dilakukan? Moon berjaya mendapatkan Majid ni. Unstoppable terus saja diberikan kepada Ciku Guys. Dia akan mencari double kill, triple kill tidak berjaya dimiliki, tetapi Crystal yang akan dicari, dan Crystal berjaya dijatuhkan, memberikan keputusan satu sama milik pasukan Todak.